Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menonton Dapur Kampung Show bersama saya Rusila. Okey, hari ni saya bukan nak masak, tapi hari ni saya nak ajar macam mana kita nak season kuali yang baru kita beli, atau erti kata lainnya apa yang kita perlu buat sebelum kita menggunakan kuali dan stick ni. Dan yang kedua, saya nak kongsi 5 tips macam mana kita nak jaga kita punya kuali non-stick tu. Sebelum tu kita roll montage dulu. Okey, baiklah. Siapa yang tahu apa yang kita perlu buat sebelum kita menggunakan kuali non-stick ini? Okey, yang tak tahu saya akan ajar, yang tahu boleh tambahkan ilmu. Okey, langkah pertama, kita perlu basuh semua periuk-periuk, semua kuali-kuali yang kita ada. Tak kisahlah ada 4 set kah, ada 5 set kah, ada 10 set kah, kena basuh semuanya sebab kita tak tahu kuali ni dekat kilang dia macam mana kan, penuh debu ke apa. Okey, sekarang kita akan basuh. Yang ini saya dah basuh dah. So kita akan basuh yang ni, namanya deep fry pan. Saiz dia 28 cm. Okey, kita akan basuh. Okey, baiklah. Kita akan basuh menggunakan sabun biasa saja. Menggunakan spon yang lembut, jangan gunakan spon yang kasar. Ia akan merosakkan kita punya kuali. Basuh dalam dan luar kuali, ke periuk ke. Lepas tu bilas dengan bersih. Bilas luar dan dalam. Okey, kita dah habis bilas. Okey, baiklah. Bila kita dah basuh, kita kena lap semua permukaan kuali ataupun periuk sehingga kering. Okey, menggunakan tuala yang lembut. Lap sehingga kering. Kita tak mau ada sisa-sisa air. Okey, lap sehingga kering. Kemudian, untuk menjaga kualiti kuali kita ni, dan supaya dia menjadi non-stick cookware, kita akan letakkan minyak masak. Okey, letakkan minyak masak. Kemudian ratakan semua minyak yang ada tu di seluruh kuali ataupun periuk. Okey, ratakan. Menggunakan baru silikon boleh, menggunakan tisu pun boleh. Okey, ratakan semuanya supaya nanti kita boleh gunakan terus. Okey, dan apabila kita masak, masakan kita tu tak akan melekat di kuali ataupun periuk. Sebab memang fungsi periuk dengan kuali ni, apa masakan yang kita masak pun dia tak akan melekat. Kalau melekat maksudnya kita tak season, okay? Kita tak buat macam ni, ataupun kita menggunakan alat-alat yang membuatkan kuali ataupun periuk kita tu rosak. Okey, selepas kita dah ratakan ni, panaskan sekejap dalam 30 saat hingga 60 saat, maksudnya dalam lebih kurang 1 minit. Lepas tu, lebihan minyak yang ada di kuali ataupun dalam periuk kita ni, kita boleh lap sehingga bersih, dan kemudian dah boleh gunakan untuk memasak. Macam tu sahaja. Okey, jadi kalau anda mempunyai set kuali cookware macam ni dekat rumah yang belum digunakan, lebih baik season dulu supaya ketika memasak dia akan kekal non-stick, dia tak melekat. Okey. Okey. Bab season dah habis. So sekarang ni saya nak kongsikan 5 tips macam mana kita nak jaga jangka hayat kuali dan periuk non-stick ini. Okey. Mula-mula satu, jangan menggunakan
api yang kuat. Okey. Untuk sebab kuali dan periuk ni dia boleh menggunakan dapur gas. Okey, dan boleh menggunakan induksi atau halogen. Okey, kalau menggunakan dapur gas kan dia akan mengeluarkan api. Okey. Kejap pastikan api kita tu tak keluar daripada lingkaran bontot kuali atau bontot periuk ni. Okey. Kalau stainless steel, dapur stainless steel tu api dia kecil, jadi dia sesuai lah untuk periuk yang besar 28 cm macam ni. So untuk yang ini 20 cm, so make sure jangan melebihi kita punya periuk. Okey. So kalau stainless steel api dia kecil lah, walaupun dia besar tapi api dia taklah marak besar macam tu, melainkan kalau dapur gelas yang macam kat belakang saya ni, dapur gelas, api dia sangat-sangat besar. Bila kita masak menggunakan periuk 20 cm ni, dia akan membuatkan kita punya bontot periuk ni hitam. So jangan. Okey, biar sampai arah ni je. Okey, lingkaran ini. Okey, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, gunakan senduk kayu ataupun senduk silikon. Okey, dan nasihat saya, berhati-hatilah ketika memilih senduk silikon di pasaran, kerana ada senduk yang kualitinya sangat-sangat mengecewakan. Sebab bila kita masak dengan minyak yang panas atau air yang panas, silikon tu akan cair. Okey, itu membahayakan makanan kita. So pilih yang elok, dan saya suka yang ni. Apa nama dia ni? Kitchen utensil set food and drink. Anda boleh cari di Shopee. Nanti saya akan bagi saya akan letak link di description. Anda boleh klik link di bawah untuk melihat utensil set ini. Okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita memasak, kita letak periuk kita di atas dapur. Jangan hidupkan api dahulu. Letak dulu minyak dah rata di atas kuali, di atas periuk, baru kita hidupkan api. Okey, itu untuk memastikan kuali kita ni tak rosak dan dia tak mengeluarkan bahan-bahan toksik yang boleh merosakkan makanan kita. Okey, letak atas dapur, letak minyak, baru hidupkan, dan dalam 1-2 minit terus letak bahan kita. Jangan tunggu kita punya kuali atau periuk ni berasap baru kita letakkan makanan. Jangan, itu akan merosakkan kuali kita. Kuali kita ni manja, periuk kita ni manja. Okey. Okey, yang keempat, lepas kita masak, maksudnya dah habis masak lah, tak ada masak apa lagi, kita akan basuh, kan? Okey, selepas kita basuh tu, kita kena lap sampai bersih dalam dan luar ni, betul-betul dia kering, dia tak lembab. So kita akan, barulah kita boleh simpan periuk dengan kuali ini. Okey, supaya kita boleh gunakan lagi selepas itu, dan jangka hayat dia insya-Allah boleh tahan bertahun-tahun. Dan tips kelima, mesti orang terfikir macam mana cara kita nak simpan kuali atau periuk kita yang banyak ni. Kadang-kadang macam ada satu jenama tu dia sampai 7 set kan. So kita pula ada storage ataupun ruang penyimpanan yang orang kata terhad. Okey, pertama kita boleh gantung. Kalau macam ni kita boleh gantung lah kan, sebab yang ni tak ada penutup. Okay, kita boleh gantung. Yang kedua, kita boleh tindan. Okey, maksudnya kita tindan periuk kecil ke atas periuk bawah. Tapi jangan tindan tanpa sebarang protection. Okey, kena letakkan tisu kat bawah ni, tisu ataupun kain. Lepas tu baru kita letak periuk yang lain di atas dia, supaya bontotnya ni tak bergesel dengan di dalam periuk kita. Okey, kalau dia bergesel nanti lama-lama dia akan rosak, dia tak akan melekat, dia akan melekat bila kita masak sesuatu. Okey, so itu akan merosakkan kita punya kuali dan periuk. Seperti yang anda lihat kat depan ni periuk B toffee.
Okey, Bitofi dia ada 4 set lah. Yang kecil, paling kecil ni 20 cm sesuai lah untuk masak sup. Kalau kita nak yang sedikit kan, ataupun mi segera. Okey. Yang ini 24 cm. Masak sup pun boleh, masak gulai pun boleh. Yang ini ada tutup dia. Ini 28 cm untuk kenduri, untuk hari raya kan. Hari raya tak lama lagi ke apakah, kita boleh gunakan. Dan ini deep fry pan. Deep fry pan 28 cm juga. Dan disebabkan dia sama saiz, so kita boleh ganti-gantilah. Okey, tutup dia ni. Tapi kalau gunakan serentak, pandai-pandai lah nak tutup macam mana kan. Okey, saya rasa itu sahajalah perkongsian saya macam mana kita nak season kan. Apa yang kita perlu buat sebelum kita menggunakan kuali atau periuk, dan tips-tips berguna. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk anda. Semoga bermanfaat untuk anda. InsyaAllah jagalah periuk anda, jagalah kuali anda, supaya duit-duit anda pun terjaga, sebab semua ni menggunakan duit. Okey, terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share jika video ini bermanfaat untuk anda. Terima kasih. Assalamualaikum.